bersahabat dan berjuang untuk rezeki dan kesinambungan hidup. Ini yang kita nak bawakan sebenarnya dua individu hebat yang mana kita dah kongsikan sedikit bingkisannya tadi. Kita nak perkenalkan di studio kita bersama dengan Muhammad Hasanuddin Muhammad Amin, merupakan pekerja. Kalau dulu tukang gunting rambut, sekarang dah CEO di Water College. Wow, hebat. Okey. Selamat pagi. Jackson Amin, Nama penak. Oh, menyanyi juga kan? Kita juga bersama dengan Cik Azri Walter, majikan dan juga usahawan. Penerima Ikon SM 2019. Betul. Oh, tahniah. Jadi macam mana boleh mengambil Jackson bekerja? Asal usulnya? Okey, asalnya waktu tu perniagaan masih kecil. Jadi kita memerlukan pekerja tukang gunting rambut. Dan waktu tu Tuan Hasanuddin datang nak belajar gunting rambut lah. Waktu tu dia nak belajar pun tak mampu. Dia daripada Pontian, Johor. Jadi datang ke Kajang waktu tu. Di waktu tu Walter Academy untuk belajar gunting rambut kan. Jadi setelah melihat semangat dia datang daripada kampung, jadi saya buat deal dengan dia. Kalau tak mampu bayar yuran tak apa. Belajar dulu, nanti bila dah kerja tolak gaji sikit-sikit. So, itulah titik permulaan kenal. Titik permulaan kenal, dan di situ jugalah Hasanuddin membina Kerjaya sebagai seorang tukang gunting rambut yang profesional dan kini bergelar CEO di Water College kan. Jackson nak tahulah juga apa yang membuatkan memilih dunia kerjaya ini, sebab ada banyak bidang kerjaya tetapi memilih kerjaya dalam bidang perkhidmatan ini. Secara umumnya saya memang minat dan gunting rambut ni adalah salah satu hobi. So saya fikir kalau hobi kita jadikan kerjaya, kita tak terpaksa membuat sesuatu kerja tu kan. Jadi along the way tu kita buat, kita rasa happy dan tak rasa tertekan dengan kerja yang kita lakukan. Sebelum ni kerja apa? Sebelum datang ke banyak kerja. Penyembah roti canai, saya pernah kerja kilang, saya pernah MLM pun saya pernah jual barang tepi jalan, semua pernah buat. Dapat info tentang ni Walter? Bagaimana? Asalnya saya adalah ejen kepada salah satu produk Azri Walter. Kemudian saya slowly lah kita develop bisnes, dan kami kenal bukan sebab kawan daripada kecil, dan kami kenal atas dasar perniagaan. Apa kualiti yang ada pada Jackson ni? Dia nampak peningkatan ya? Dia sebenarnya bila dijemput untuk bawa staf yang betul-betul nyak sampai lunyai kan. So Hasanuddin ni memang tak ada MC dan dia suka kerja. So antara apa kelebihan dia ialah apa-apa task saya bagi, dia tak pernah komplain. In fact, saya pernah bagi dia task duduk di cawangan Kuantan waktu tu. Masa permulaan jadi barber ni gaji tak banyak. Start dengan RM600, RM800, dan kebetulan dia pun baru berumah tangga waktu tu. Sikit pun dia tak ada komplain. So dia ikut je, saya suruh pergi sini, pergi Pening, dia ikut je. Jadi saya nampak dia punya effort. Sebenarnya saya try je. Sebab saya sampai level ni, saya melalui hidup yang keras kan. Saya banyak challenge, so tak ada emotion, sentimen. Jadi saya tengok dia ada kriteria tu. Untuk jadikan dia keras ni, apa yang dibuat? Mesti ada dia punya training ke ujian ke ataupun itu training dia macam tu lah. Saya bagi dia task macam-macam task lah. Uruskan kedai, task kena pergi cawangan lain, task deal dengan klien. Jackson menangis tak? Ada harinya. Nah, air mata ni memang nilah. Tapi disebabkan kerjaya ni saya pilih, dan saya pilih untuk menjadi always be a good one dalam benda apa je benda yang saya lakukan lah. Awak tak pernah ambil cuti sakit, dan cuti pun hanya berkeperluan sahaja. Betul. Tapi dah berkeluarga kan. Bagaimana sebenarnya bahagikan masa, sebab faham ini tanggungjawab dan juga tugas kan. Jadi bagaimana Jackson sendiri? Orang kata pada awalnya tu memang agak sibuk. So kita kena ada achievement dalam kehidupan lah. Takkan selama-lamanya kita akan dengan tak ada masa yang keluarga kan. So dalam proses tu saya repair, saya tahu apa yang saya nak buat. Kemudian saya develop team supaya apa yang saya buat sebelum ni team saya juga mampu lakukan, supaya saya ada sedikit masa yang sekarang ni lah, baru-baru ni je lah, selama hampir 8 tahun untuk keluarga saya. Apa reaksi orang kampung? Rakan sebaya kan tengok, dulu ni kan Roti Canai ke? Macam tiba-tiba wah jadi CEO kan. Cakap dah berubah macam mana tu? So alhamdulillah orang-orang kampung saya very supportive, dan sejak daripada dulu lagi memang mereka support saya lah. So saya berniaga pun orang support, buat apa saja mereka memang support lah. Saya asal daripada Pontian, Johor. So memang penghujung benua Asia tau kampung saya ni. Kalau nak keluar tu ya Allah memang
Jauh lah. Agak jauh, betul. So alhamdulillah, so far parents, saudara mara semua support. Bila sebut tentang support ni, ini kita perlu faham tentang sokongan bukan saja dalam keluarga itu sendiri, tapi daripada pihak majikan. Bagaimana melihat bahawa perlunya sokongan ini untuk mereka melebarkan sayap dalam dunia kerjaya mereka? Betul, sebagai majikan sebenarnya kita always kena tambah nilai kita punya pekerja lah. Contoh macam saya punya staff, saya faham apa keperluan dia, next knowledge yang dia kena ada, sama ada saya provide ataupun saya hantar kursus-kursus di luar. So sebenarnya always kena tambah knowledge baru. Kesanggupan majikan untuk invest terhadap kerjaya pekerja. Ada yang tak nak invest ya, tapi nak hasil macam mana tu? Sebab bagi saya, staff adalah aset terbesar syarikat. Tanpa staff, syarikat apa pun tak boleh survive. Kan? Manusia adalah aset terbesar dalam syarikat lah. Itu saya punya prinsip dalam saya buat bisnes. Jadi saya punya pengalaman membangunkan, sebenarnya untuk saya bawa Hasan ni, bukan dia seorang, ada ramai yang macam dia. Okey, ada. Dia orang ni duduk kat office sampai 12 malam, 1 pagi dan tak ada disuruh. Dia willing sendiri. Kemahuan diri. Tapi majikan untuk insentifkan mereka macam mana? Based on commission, kalau kita hit target. KPI-nya adalah. KPI. Tapi semua orang faham bahawa apa-apa yang terbaik untuk company, maka terbaik untuk semua orang. Kalau kita baca tentang profil setiap daripada pelajar-pelajar di bawah akademi ataupun college ini kan, mereka ini kita tahu ada kemahirannya yang tersendiri sebab kadang-kadang bukan di bidang akademik tapi dalam bidang kemahiran. Ini menjadi tanggungjawab dan juga peranan yang besar bagi Cik Azri sendiri sebab nak membentuk masa depan mereka. Bagaimana? Sebenarnya very challenging membangunkan anak-anak muda yang tidak ada pendidikan dengan anak-anak muda yang berpendidikan kan. So sebenarnya metod yang saya guna ialah saya anggap mereka ni seperti kawan. Dan saya jarang pergi office atau check it out apa dia orang buat. Sebab saya sebagai staff, saya pernah kerja macam-macam, kerja kerajaan macam-macam. Saya sendiri tak berapa minat kalau sentiasa di-supervise oleh kita. Sentiasa dipantau. Dia ni salah ke apa kan. Jadi saya guna metod macam tu. Dan bila saya bagi freedom, saya dapati pekerja-pekerja ini dia lebih kreatif. Dan saya izinkan mereka buat silap. Dan izinkan buat silap sampai kita banyak kedai tutup. That's the price untuk bagi dia orang pandai. Ada harga yang perlu dibayar. Apa prinsip Walter sebenarnya? Prinsip kita dalam mendidik ni. Orang tak sabar, orang macam barankan ataupun memang nak hasil segera. Jadi apa yang anda... Sebenarnya kita punya prinsip adalah kita having fun and make money. So kita bangunkan company ni, semua orang kita anggap ni bukan kerjaya tapi adalah kehidupan. Sebab tu kita tak ada rasa berat. Macam buat hobi lah. Yes, kita tak rasa ni kerja. Kita rasa this is life. Apa yang kita buat ni adalah hidup. Bila Cik Azri sentuh tentang jadikan pelajar-pelajar ni ataupun stafnya sebagai rakan, sahabat, ini juga mungkin memberi keselesaan kepada Jackson sendiri kan untuk merasakan bahawa kerjaya ini adalah sesuatu yang diminati dan mudah untuk dilakukan. Betul. Sebab bila kita diberi freedom, kita rasa macam company ni kita punya. So kita willing untuk buat lebih daripada apa yang sepatutnya lah. So secara tak langsung dia motivate kita. The more you do, the more you get. Silakan. Rina fokus dia kan. Awak ada pencapaian kan? Kita lihat daripada permulaan langkah itu sampai sekarang telah dilantik sebagai CEO. Sudah tentu setiap daripada kita ni dia ada sasaran dia tersendiri, ada target lagi. Selepas ini apa hala tujunya? So untuk saya akan buat apa saja. So contohnya kita akan berusaha keras untuk dapatkan apa achievement kita. Contoh kalau kita tak dapat apa yang kita nak, sekurang-kurangnya kita dapat knowledge perjalanan dalam kita menuju apa yang kita nak sampai tu. So knowledge ni pengalaman ni yang sangat bernilai, yang tak ada, pada saya dia bukan bernilai 1 juta, 2 juta, tidak. Dia memang tak ada nilai. Bagi Jackson, apa itu balas budi? Boleh dikatakan saya dan Tuan Azri ni memang dia banyak membantu saya. So dari segi cara berfikir, mula-mula saya jumpa dia ubah mindset saya dulu tentang bekerja. So sebelum ni saya ingat bekerja untuk dapatkan duit. Tak, sebenarnya kita kena having fun dan kita kena jalani kehidupan seperti biasa dan happy. So untuk bersama dengan Tuan Azri ni tentang balas budi ni,
saya akan buat apa saja untuk bantu lebih ramai anak-anak muda jadi macam saya. Untuk kembangkan lagi empayar. Betul. Sekarang ni macam mana? So far saya dah train seramai 1,525 orang anak-anak muda sepanjang 2016 hingga kini. Jadi pada ramai itu apa kualiti yang dicari sebenarnya? Kita nak mereka boleh survive kat dunia luar. Sebab mostly yang kita train ni dan kita latih ni adalah mereka yang tak berapa bagus dalam bidang akademi. Jadi apa yang saya nak, mereka boleh fight dan challenge hidup kat luar sana sama macam orang yang ada degree, ada diploma dan sebagainya. Mereka dapat membina masa depan seperti orang lain juga. Cik Aziz sendiri bagaimana sebenarnya kalau hari ini terbuka hati ramai yang menonton MSI pagi ini kan, dan semuanya pasti nak tahulah jalan yang terbaik sebenarnya untuk mereka ada kemahiran tertentu. Apa-apa saja. Apa-apa saja. Okey, so saya sebenarnya aktif lah buat konten kat media sosial, banyak sharing dengan Gen Z terutamanya kan. Bagi saya, Gen Z very challenging. Dia tak macam zaman kita kan, dengan terlalu banyak maklumat dan terlalu mudah membandingkan hidup dengan orang lain kan. Jadi saya punya nasihat kepada generasi muda, sebenarnya setiap manusia ni dicipta dengan kesaktiannya tersendiri. Ada orang dijadikan dia boleh adapt dengan sistem akademik. Dan kalau sesiapa yang rasa akademik ni bukan untuk dia, dia kena tahu bahawa dekat luar sana ada banyak lagi peluang. Dan dengan zaman yang moden ni, ada banyak kerjaya-kerjaya baru yang terbina, yang tak ada 30 tahun lepas. Jadi, kita jangan give up dan teruskan hidup. Whatever we do, always be a good one. Enyak sampai lunyai lah. Itu dia punya message dia. Sampai lunyai. Ada Dekat kejayaan Facebook dah. kami pun ramai yang mengenali Tuan Azri ni. Ramai peminat Ramai. Tak sangka. Mungkin bekas pelajar ke. Betul. Ada pekerjaan yang lapuk, ada yang terus berkembang maju. Jadi sesuatu untuk panggil apa dekat ni? Bos Saya ke panggil abang? Tuan Azri. Ya, apa sesuatu yang nak disampaikan? Saya nak sampaikan, Tuan, terima kasih kerana bantu saya ubah mindset saya untuk apa saya jadi hari ini. So, saya akan terus berjuang dan saya akan latih lebih ramai untuk jadi macam saya dan lebih bagus daripada saya di masa akan datang. Alhamdulillah. Kami rasa ini juga semangat yang perlu dibawakan dalam Malaysia hari ini untuk anda yang menonton, satu suntikan inspirasi. Terima kasih Cik Azri dan juga Jackson hari ini berkongsi bagaimana sebenarnya ianya boleh melonjakkan keberhasilan dalam mengukuhkan ekonomi. Nak berhasil tu kena ambil masa. Tadi juga kena invest, sabar, baru ada hasilnya. Walaupun rugi, Ya. walaupun tutup kedai, Tutup tapi kedai. ada impak di kemudian hari.